سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا
أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتكب إنهم مرتكبون. صدق Allahul Azim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman sentosa, iaitu di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Mereka memakai pakaian dari kain sutra yang halus dan kain sutra tebal yang bersulam. Mereka duduk di tempat perhimpunan, sentiasa berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing. Demikianlah keadaannya, dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak lagi luas cantik matanya. Mereka meminta dalam syurga itu tiap-tiap jenis buah-buahan yang mereka inginkan dalam keadaan aman sentosa. Mereka tidak merasai kematian dalam syurga itu selain daripada mati yang mereka rasai di dunia dahulu. Dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka. Mereka diberikan semuanya itu sebagai limpah kurnia dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu, wahai Muhammad, ialah supaya mereka yang memahaminya beringat dan insaf untuk beriman dan mematuhinya. Sekiranya mereka tidak berbuat demikian, maka tunggulah, wahai Muhammad, akan kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahanmu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Ad-Dukhan. Surah yang ke-44 pada juzuk yang ke-25. Pada ayat-ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-51 sehingga ayat yang ke-59. Sekaligus menutup penafsiran surah Ad-Dukhan pada malam ini. Dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Nikmat yang pelbagai yang disediakan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh dengan syurga yang mempunyai pelbagai kesenangan, kemudahan, kenikmatan yang tidak boleh dikiaskan dengan nikmat dunia. Yang bersifat abadi, yang bersifat kekal, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Bila mana Allah Ta'ala menyatakan, innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, fi maqamin amin, pada kedudukan yang paling aman dan pada kedudukan yang paling selesa, pada tempat tinggal yang paling aman, pada tempat tinggal yang paling selesa, fi jannatin wa uyun, di dalam syurga-syurga dan mata air yang terpancar. Allah menyebut dalam ayat ini 5 jenis nikmat
yang disediakan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nikmat yang pertama yang Allah sebut ialah mereka berada dalam syurga di dalam tempat-tempat yang paling aman dan selesa. Bila Allah menyebut perkataan fi maqamin amin. Maqamin amin artinya dalam keadaan di dalam tempat tinggal yang paling aman sekali. Tuan-tuan, kalau kita sebut kat dunia, mana tempat paling aman? Di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Kerana itu ketika mana Musa AS berkata kepada Khidir, Assalamualaikum, salam sejahtera kepadamu wahai Khidir. Lalu kata Khidir, di mana tempat yang ada sejahtera di sini? Tuan-tuan, kalau kita tengok dunia ni kat mana ada tempat yang aman? Melainkan ada pelbagai ketakutan. Hatta kita duduk dalam rumah ada ketakutan ni sendiri. Ketakutan yang pelbagai. Sama ada bersifat kebimbangan, sama ada sifat-sifat kekurangan yang akan menimpa kita. Bukan hal-hal yang membimbangkan kita, maka semua itu adalah perkara yang menjadikan kita tidak aman. Sedangkan dalam syurga, tempat yang mana tidak ada penyakit. Tempat yang mana manusia tak akan tua. Tempat yang mana manusia tidak akan merasa penat, tidak akan merasa susah, tidak akan beruban. Tempat di mana manusia tak akan kencing, tak akan berak. Tempat manusia tak pernah bimbang. Kita kalau kat dunia ni, saya katakan walaupun orang tu sekaya-kaya manusia, dia ada penyakit bimbang, penyakit takut. Tak aman itu mungkin bila melihat anaknya, dia rasa tak aman. Selamatkan anak dia. Atau melihat pasangannya. Atau dia melihat keesokan hari bagaimana. Maka Allah menjanjikan bagi orang bertakwa itu. Yang pertama ialah fi maqamin amin. Di tempat paling aman sekali. Apa dia tempat yang aman itu? Fi jannatin, dalam syurga-syurga. Wa uyun. Jannat artinya tempat yang paling hijau yang menenangkan. Wa uyun artinya mata air yang sentiasa terpancar. Atau dipanggil al-miyah al-mutadafiqah. Air yang sentiasa mengalir. Contoh dengan kehijauan dan air yang mengalir melambangkan ketenangan. Manusia bila tengok benda hijau dia tenang. Dia tengok air mengalir dia tenang. Bukan ia akan menguatkan dia punya emosi dia. Kita kan kalau sedih, kalau kita rasa serabut, bila melihat hijau kita pun tenang. Bila melihat air mengalir kita pun rasa macam seronok. Kita boleh lupa masalah. Maka Allah menggambarkan maqam amin, tempat yang tiada kebimbangan, tiada ketakutan, tiada kepenatan. Kat mana? Jannatin, taman-taman yang menghijau. Wa uyun, dan mata air yang sentiasa terpancar. Itu yang pertama. Yang kedua Allah Ta'ala menyebut nikmat yang disediakan kepada orang bertakwa. Yalbasuna min sundusin wa istabrakin. Mereka memakai pakaian daripada sutera lembut dan sutera kasar yang bersulam. Tuan-tuan, sutera kalau tak sulam nampak nipis. Sutera bila kita sulamkan dia maka nampak tebal. Sutera yang bersulam itu dipanggil istabrak. Sutera yang tidak bersulam dipanggil sebagai sundus. Sundusin. Antara nikmat ahli syurga itu pakaiannya. Tadi tempat tinggal. Sekarang pakaian pula. Pakaian mereka seindah-indah pakaian, paling selesa pakaian, paling mahal, sutera. Sama ada sutera tadi, sutera yang disebut sebagai sutera lembut atau sutera tebal yang disulam. Tebal ni kan disulam. Itu nikmat yang kedua. Kemudian Allah menyebut nikmat yang ketiga. Mutaqabilin. Mutaqabilin dalam keadaan mereka duduk beradab antara satu sama lain. Ini kerana gembira mereka, seronok bersembang, seronok bercakap, seronok bertemu, mereka tidak mengalih perhatian mereka ke kanan dan ke kiri. Contoh kita kalau bercakap dengan orang kita sayang, orang kita suka, kita tak akan pandang kanan kiri. Kita menghadap depan dia tengok. Dia tengok kita tengok dia. Kenapa? Seronok, fokus kita. Demikian sifat ahli syurga, mereka akan bercakap. Sesama ahli syurga, sesama teman dalam syurga, sesama kekasih mereka dalam syurga yang berupa isteri dan bidadari mereka dalam syurga, dalam keadaan mutaqabilin. Mereka tak cakap paling belakang. Tak ada cerita tak paling belakang macam kita. Sakit leher, sakit tekuk kita paling belakang. Ini straight menghadap. Seronoknya, fokusnya. Macam kita tengok benda-benda yang sedap, seronok. Tuan-tuan orang minat bola, dia tengok bola. Mana tengok kanan kiri? Menghadap.
Jadi kita tengok sesuatu yang kita gembira. Maka sifat ahli syurga gembira, mereka bersembang, mutaqabilin, menghadap. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kata Allah, sifat mereka, kadzalika, demikian nikmat yang Allah berikan pada mereka, Allah tambah lagi, wa zawwajnahum bihurin in. Kami berikan kepada mereka, kami kahwinkan kepada mereka dengan bidadari syurga. Baik, setengah ulama menyatakan perkataan zawwajnahum bukanlah bermaksud menikah atau mengahwinkan, tetapi kami iring mereka ataupun kami kurniakan kepada mereka bidadari syurga. Perkataan hur artinya mata yang luas, mata besar, putihnya jelas. In artinya mata yang kehitaman, pekat. Artinya mata dia tu, kalau yang hitam tu hitam betul, kalau kita kan kokoh sikit. Ni hitam betul, yang putih tu putih betul. Jernih matanya, yang putih tadi, besar. Disebabkan cantik, gambaran cantik itu pada mata. Allah kurniakan kepada lelaki-lelaki yang beriman itu dengan bidadari syurga. Para ulama membicarakan antara bidadari syurga dengan isteri-isteri di dunia. Para ulama berselisih pandangan tentang mana yang lebih cantik. Abdullah bin Mubarak berkata, inna nisa'al adamiyat man dakhala minhunnal jannata fuddilna 'alal hurin 'ain bima 'amilna fid dunya. Sesungguhnya wanita-wanita di dunia lebih mulia daripada bidadari syurga mengikut amalan yang mereka lakukan di dunia. Kalau jenis wanita solehah sungguh-sungguh, dia lagi hebat daripada bidadari itu. Kalau dia amalannya baik juga, tapi sikitlah kurang. Sikit kurang. Kalau dia dengar kuliah, dia bercakap sikit, kurang dekat situ. Misalnya, kurang dekat situ. Maka dia masih lagi melebihi bidadari. Tapi kuranglah sikit. Ini dari sudut keindahan wanita-wanita dunia berbanding dengan bidadari. Disebut dalam riwayat yang lain, innal adamiyat afdalu minal hurin 'ain bi 70,000 dha'fin. Sesungguhnya wanita-wanita di dunia, ini isteri-isteri di dunia, lebih indah, lebih cantik daripada hurul ain dengan 70,000 kali ganda. Lawa lagi. Tuan-tuan ada isteri kat dunia. Itu kalau ada seorang, ada ramai, lagi untung. Mana lawa? Lebih lawa daripada bidadari syurga. Sebab itu disebut bahawa orang berkahwin, dia lebih berbanding orang bujang. Diceritakan Bishr Al-Hafi, seorang ulama tapi tak kahwin. Dia soleh, dia ni ulama yang tegas, berprinsip. Dan dia sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sezaman. Dan kedua-dua ni mati. Maka anak-anak muridnya orang saling bermimpi. Mimpi jumpa Bishr. Lalu ditanya apa yang Allah lakukan pada kamu, maka jawabnya Allah masukkan aku dalam syurga. Mana kedudukan Imam Ahmad? Oh, dia lagi tinggi. Sebab Allah lebihkan dia, kan dia kahwin, aku tak kahwin. Supaya kita tahu kelebihan orang kahwin kat dunia. Berbanding orang bujang. Orang bujang ni memang ada kelebihan dia. Secara dunia tak ada tanggungjawab. Dia tak ada apa-apa komitmen mungkin. Orang kahwin ada bebanang dia. Tapi secara afdal dalam Islam, bahawa orang kahwin tu lebih afdal. Sebab itu tidak ada Nabi tu orang bujang. Hatta Nabi Allah Yahya AS juga kahwin. Walaupun dia tak bersama dengan isterinya, dia kahwin. Hatta Nabi Isa AS turun, antara apa yang dilakukan oleh Nabi Isa bila turun ialah kahwin. Nabi Isa AS dia akan kahwin. Dan dia ada anak. Untuk menunjukkan kelebihan berkahwin. Karena itu Rasulullah SAW menyuruh wanita baik, lelaki baik supaya berkahwin. Bukan kata sebagian ulama, kami malu bertemu dengan Allah dalam keadaan bujang. Jumpa Allah bujang ni malu. Kenapa bujang menjadikan kita terbuka pada tohmahan berbanding orang kahwin. Bukan dalam hukum fiqh kita sebut bahawa yang jadi imam itu afdal orang kahwin berbanding bujang. Kalau nak jadi imam, budak ni kahwin belum kahwin, belum, jadi makmum. So orang kahwin untuk jadi imam. Dia sebut kelebihan. Hatta ulama yang kahwin, ulama yang bujang, beza. Dari sudut mana? Sudut kemuliaan dan kelebihan. Kerana bila berkahwin, dia menyempurnakan sebahagian agamanya. Tinggal sebahagian untuk dia bertakwa kepada Allah. Dan pahalanya pun besar. Amalan orang kahwin berbeza dengan amalan orang bujang. Maka ini disebut kelebihan orang kahwin. Para ulama menyatakan bahawa wanita-wanita di dunia lebih indah daripada bidadari dan syurga mengikut amalan masing-masing. Yang solehah, yang baik,
lagi tinggi. Yang agak kurang sikit masih melebihi bidadari. Tetapi dia taklah macam perempuan-perempuan yang jauh lebih baik pada dia. Maka Allah menyebut dan diberikan kepada mereka dengan bidadari syurga. Yang kelima, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, dan mereka meminta daripada syurga apa yang mereka kehendaki daripada segala bentuk jenis-jenis buahan dalam keadaan mereka aman, tak rasa bimbang akan habis bekalannya ataupun akan terputus buah-buahan tersebut. Bukan dia akan habis setiap kali mereka inginkan. Dan mereka juga aman daripada segala penyakit, daripada segala kebimbangan, daripada mati, daripada kepenatan dan daripada syaitan. Ini dalam syurga tadi, mereka akan dapat segala kesempurnaan. Ini disebut dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW menyatakan, yuqalu li ahli jannah, innalakum an tasihhu fala tasqamu abada. Wa innalakum an ta'ishu fala tamutu abada. Wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abada. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada. Sesungguhnya dikatakan kepada ahli syurga, tinggallah kamu dalam syurga. Kamu akan sentiasa sihat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Kamu akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Dan kamu akan menikmati segala nikmat syurga, tidak akan terhalang selama-lamanya. Dan kamu akan sentiasa muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Disebut dalam hadis, bila seorang perempuan tua datang bertemu dengan Nabi SAW, maka Nabi pun bergurau dengan perempuan tua. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. La yadkhulul jannatal ajuz. Orang tua tak boleh masuk syurga. Maka perempuan ni pun menangis. Sebab dia tua, Nabi kata orang tua tak boleh masuk syurga. Dia pun menangis. Lalu kata Nabi SAW, Nabi kata, wahai ibu, makcik, memanglah orang tua tak boleh masuk syurga sebab yang masuk syurga semua muda belaka. Maksudnya bila masuk syurga jadi muda, tak jadi tua. Jadi orang tua tak ada dalam syurga. Maka perempuan tu boleh ketawa. Artinya Rasulullah juga bergurau betul lah tu, bukan gurau olok-olok, gurau betul. Orang tua tak masuk syurga. Kerana semua orang tua bila masuk syurga muda. Tuan-tuan, tua muda cuma ujian atas dunia. Supaya kita orang muda hormat orang tua. Dan merasai penderitaan orang tua. Dan supaya orang tua sentiasa nasihat orang muda. Dan melihat kementahan pengalaman dia. Tak bijak dia. Itu bentuk ujian-ujian. Jadi umur di dunia ni cuma ujian. Nanti di akhirat kelak syurga tak ada beza umur. Umur tuan-tuan dengan umur saya akan sama. Kat sini je kita malu sebab tua. Orang panggil pakcik. Dalam syurga orang tak panggil pakcik. Kat sini mungkin kita rasa umur kita tua pada orang lain. Kat syurga semua umur sama. Kerana kalau Allah jadikan kat sini tuan-tuan kita tak tua, makin ramai orang nak duduk kat sini berbanding syurga. Dia orang tak nak mati. Maka Allah jadikan tua, kemudian Allah jadikan mati supaya manusia mengetahui dunia sementara. Maka ini antara nikmat syurga. Dan riwayat yang lain, Rasulullah menyatakan, manittaqallah dakhala jannata yan'amu fiha wa la yab'as wa yahya fiha wa fala yamut wa la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu. Siapa yang bertakwa pada Allah akan masuk syurga dan mendapat nikmat padanya, dan dia tidak akan terhalang daripada mendapat nikmat. Dia hidup dan tidak mati, tidak akan rosak pakaiannya dan tidak akan luput mudanya. Baju kita dalam syurga pun tak buruk. Kat dunia baju ni buruk. Dalam syurga bajunya tak buruk. Bukan di syurga sentiasa jaga tak tidur. Dalam riwayat yang lain Nabi ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayanamu ahlul jannah? Apakah ahli syurga tidur? Jawab Nabi SAW, an-naumu akhul maut wa ahlul jannah la yanamun. Tidur itu saudara mati. Dan ahli syurga tak akan tidur. Tuan-tuan, tidur cuma sifat ahli dunia. Kat dunia ni memang tidur sifat kita. Tapi bila kita mati je dah tak ada tidur. Wa imma dia berada dalam azab, maka dia sentiasa terjaga dengan kedahsyatan azab. Wa imma dia berada nikmat, maka dia sentiasa terjaga dalam menikmati nikmat. Dia tak ada tidur. Dia nak tidur kat dunia je. Lepas ni dah tak ada tidur lagi. Kerana ia bukan keadaan di hari akhirat kelak. Bahkan bila Rasulullah ditanya apakah ahli syurga tidur? Tak tidur. Kerana tidur itu saudara mati. Kerana itu kita baca doa tidur, doa mati. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Bangun tidur pun kita baca bangun doa orang bangun mati.
Alhamdulillahilladzi ahyani atau ahyana ba'dama amatana. Maha suci Allah yang menghidupkan kami sesudah mematikan kami. Maka tidur ni memang saudara mati. Bahkan kebanyakan ulama soleh mereka membenci tidur. Kerana tidur menjadikan manusia tak boleh buat ibadat, tak boleh buat amalan. Tidurnya kita tak boleh buat amalan apa-apa. Dan tidur manusia hilang akal. Sebab tu bila kita buat sesuatu ketika tidur, maka tak dianggap dosa. Jadi kalau orang tu tidur, dia pun tangan dia bergerak terpukul orang sebelah, patah gigi, dia tak akan dihukum sebab dia tidur. Dia kalau tidur, dia cakap benda-benda mengarut, dia tak akan dikira, dia hisap. Kenapa dia tidur? Jadi kalau dia tidur bulan puasa, dia makan tak batal puasa sebab tidur. Maksudnya tengah tidur tu orang suap makan, dia makan. Bukan masa dia mimpi. Sebab dia dalam keadaan tidur, dia angkat taklif. Maka kerana itu para ulama mereka tak suka tidur kerana masa untuk buat baik hilang. Yang kedua, akal hilang. Mereka sentiasa ingin akal mereka ada. Sebab bila akal hilang, maknanya sebahagian kecerdikan hilang. Sebab itu orang banyak tidur, akalnya tak tajam. Sebab akalnya sentiasa hilang. Sebab itu kalau tuan-tuan tidur 8 jam, akal tuan-tuan tak ada 8 jam. Kalau tuan-tuan tidur 10 jam tak ada akal. Dan kalau selalu akal macam tu, tumpuklah akal. Kerana itu bila orang tu kurang tidur, akan jadi tajam. Dia macam asah. Itu yang kita pernah sebut semalam. Bila dia sebut orang ulama, namanya ulama, orang cerdik pandai, mesti tidur dia kurang. Mesti. Tidur dia kurang. Mesti tidurnya tidur yang paling bermutu sekali. Dia tahu masa mana paling bermutu dia ambil waktu tidur. Dia tak macam orang lain. Itu kelebihan orang yang tahu nilai tidur. Kemudian Allah Ta'ala sebut, di antara nikmat ahli syurga, la yadhukuna fihal mauta illa al-mautatal ula. Mereka tidak lagi merasakan kesakitan mati, melainkan sakit mati yang pertama sahaja. Wa waqahum azabal jahim. Dan Allah selamatkan mereka daripada azab neraka jahanam. Dan Allah Ta'ala sebut, kematian cuma berlaku di dunia. Lepas itu tak ada kematian. Lalu para ulama membicarakan ketika mana berlaku sangkakala, ia sepakat ulama bahawa yang ahli dunia semua mati. Yang dah duduk dalam kubur mati tak mati? Maka jawapan tak mati. Kerana mati itu cuma sekali. Maka apa yang berlaku kepada mereka ahli kubur? Mereka cuma pengsan. Mereka tak mati. Sebab mereka dah mati. Dan kesakitan orang beriman hanya ketika mana mereka mati. Sakaratul maut. Dan sebab itu tidak ada lagi kesakitan. Ada pun orang kafir. Kematian itu ialah permulaan sakit mereka. Dan mereka menunggu sakit-sakit yang seterusnya. Orang beriman sakit dia masa mati. Sebab itu Rasulullah ajar kita doa supaya kita tak sakit waktu mati. Allahumma a'inni ala sakaratil maut wa ghamaratihi. Ya Allah, pelihara aku daripada kesakitan mati. Yang sakit mati ni tuan-tuan, dia tak macam sakit biasa. Kalau tuan-tuan sakit gigi, gigilah. Tuan-tuan sakit kaki, kakilah. Sakit mati ni seluruh sendi, seluruh orak saraf, seluruh bulu-bulu rama rasa sakit mati. Seluruh. Bayangkan seluruh badan kita rasa sakit. Kalau tuan-tuan sakit mata, mungkin mata kanan je. Kalau saya kata sakit kepala, kepala sakit, perut tak sakit. Kat dunia ni kalau kita cerita sakit, ada anggota yang tak sakit. Atau kalau orang tu sampai kena potong kaki, kaki potong sakit, yang sebelah tu tak sakit. Tetapi bila sakit mati, seluruh anggota ini bereaksi dengan sakit. Hatta setiap bulu roma. Tuan-tuan bayangkan bulu roma kita banyak mana. Semuanya rasa sakit mati. Setiap sendi kita. Setiap tangan, kulit kita, semua. Itu dia amat dahsyat. Yang tak ada orang boleh cerita sakit. Bahkan diriwayatkan, kita baca kitab At-Tazkirah. Bila mana ditanya kepada para Nabi bagaimana sakit mati. Sakit macam mana? Para Nabi. Kan di antara orang yang berakal, dia boleh mensifatkan mati. Dan tanda orang tu dia akan yang tajam. Dekat nak mati, dia boleh cerita sakit mati. Sebagaimana kisah Amr bin Al-As. Waktu mana dia menceritakan bagaimana sakit sakaratul maut. Seperti seorang yang ditindih batu besar dan dipaksa bernafas pada lubang jarum yang kecil. Itu cara bernafas ni. 4 batu besar, kemudian bernafas melalui lubang jarum kecil je. Itu perumpamaan. Para Nabi meriwayatkan bagaimana sakit mati. Sebagian mereka berkata bagaikan digoreng burung hidup-hidup dalam kuali. Sebagian mengatakan bagaimana dicabut kulit kambing hidup-hidup.
Kambing tu jerit macam mana? Kambing tu soyak kulit dia hidup-hidup. Begitu sakit mati. Sebagian mengatakan bagai ditetak oleh 360 kali pedang. Dengan setiap kesakitan yang berbeza. Tetak. Perumpamaan dia. Dia sakit mati. Sebagian dikata mengumpamakan mati itu seperti dimasukkan duri dalam badan dan ditarik perlahan-lahan. Ambil pokok duri tu tuan-tuan, rodok ikut punggung tu, tarik macam tu. Dia punya sakit seluruh anggota badan. Itu gambaran sakit mati. Kerana itu Nabi SAW ajar. Dan kita pun bila dalam bab ihtidar dipanggil, kita belajar kitab fiqh, dalam bab al-ihtidar, iaitu menghadapi orang-orang yang berada dalam ihtidar atau sakaratul maut. Sunat kita letak bekas air tepi dia. Ketika mana sakit, dia akan ambil air, celup tangan, sapu kat muka. Bila sakit ni tuan-tuan, kita ambil air, sapu kat muka, dia akan kurangkan sakit. Nabi SAW ketika sakaratul maut, Nabi celup tangannya dalam bejana air, lalu Nabi menyapu wajahnya untuk mengurangkan rasa sakit. Bukan kita sunat buat macam tu, orang sakit, tak air tepi dia. Tanpa ambil air, sapu muka dia, dia akan kurang sakit. Dan air bila terkena wajah, dia mengurangkan sakit. Maka ini cara Nabi SAW. Ini yang dirahsiai oleh orang beriman, cuma sakit mati. Dan Rasulullah ajar kita doa, supaya Allah pelihara kita. Namun kesakitan ketika mana mati, satu kafarah pada dosa kita, atau mengangkat darjat kita. Untuk diberi pahala, sehingga kita tak akan lagi diazab yang lain, melainkan sakit mati itu je. Ini kurnia Allah Ta'ala kepada orang beriman. Kemudian kata, dalam hadis, bila disebut tentang berdasarkan tafsir Al-Quran ini ataupun ayat Al-Quran, orang beriman tak akan mati. Kali yang kedua, melainkan mati yang pertama. Dan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, yu'ta bil mauti fi surati kabashin amlah, fayuqafu bainal jannati wan nar, thumma yuzbah, thumma yuqal, ya ahlal jannah, khuludun fala maut. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, pada hari akhirat kelak mati akan dibawa di antara syurga dan neraka pada bentuk rupa kambing. Allah akan bawa mati itu dibentuk menjadi makhluk seperti seekor kambing bertanduk. Kambing putih yang bertanduk, lalu diletakkan antara syurga dan neraka. Kemudian disembelih kambing tersebut, yang disembelih kematian. Artinya mati pun mati. Mati pun ada ajal dia. Mati juga akan mati. Lalu Allah Ta'ala berfirman, dikatakan pada ahli syurga, wahai ahli syurga, khulud kekalah kamu dalam syurga, fala maut, tak ada lagi kematian selepas ini. Sebab mati dah kena sembelih. Dan dikatakan kepada ahli neraka, khulud fala maut, wahai ahli neraka, kekalah kamu dalam neraka, tak ada lagi mati. Artinya ahli syurga tak akan mati. Ahli neraka pun tak mati. Cuma beza ahli syurga tak mati dalam nikmat. Manakala ahli neraka dia tak mati untuk dia terus merasakan azab. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang 5 kemuliaan kelebihan ahli syurga. Fadlam min rabbik, maka Allah menyebut ini ialah kurniaan daripada Allah. Baik. Bila sebut kurniaan daripada Allah supaya kita tahu seorang tu masuk syurga bukan sebab amalan dia banyak. Bukan sebab dia keturunan tok wali. Bukan sebab dia tok guru. Bukan sebab dia tok lebay. Bukan sebab dia ni sekian-sekian, bukan. Ini kurniaan Allah. Yang Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah Ta'ala anugerahkan tanpa mengira siapa. Sebab itu disebut dalam hadis. I'malu wasaddidu wa qaribu wa'lamu anna ahadan lan yudkhilahu amaluhul jannata. Qalu wala anta ya Rasulullah. Faqala wala ana illa an yatagammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Maksudnya, beramalah kamu semua. Wasaddidu, amalan tadi biarlah betul tepat. Waqaribu, dan amalan tadi biarlah berpada-pada. Jangan sampai bosan. Ketahuilah, setiap orang tadi tidak akan dimasukkan syurga dengan sebab amalannya. Lalu Rasulullah ditanya, tidak juga Tuhan? Jawab Nabi, tidak juga aku. Melainkan Allah meliputi aku dengan rahmat daripadanya dan kurniaannya. Nabi ingatkan kita ni bukan masuk syurga sebab amalan kita, tapi sebab kurnia Allah. Habis tak beramal buat apa? Tak payah beramal lah. Beramal tu perintah Allah. Atas sebab perintah Allah itulah datangnya kurnia Allah. Sebab itu disebut dalam afaq.
Allah berfirman kepada setiap ahli syurga dengan firman-Nya, wahai ahli syurga, masuklah kamu ke syurga dengan rahmat aku. Dan duduklah kamu di tempat-tempat syurga mengikut amalan-amalanmu. Pertama, masuk syurga itu dengan rahmat Allah. Lepas tu duduk kedudukan mana, pangkat mana, tingkat mana berdasarkan amalan masing-masing. Tapi masuk tu kurniaan Allah. Supaya kita tahu, kita tak berbangga dengan amalan kita banyak. Kita juga tidak menghina, memandang rendah orang amalan sikit. Kita tidak mendabik dada kita ahli syurga. Kita juga tidak menghina orang lain, ini amalannya macam ahli neraka. Tidak. Masing-masing kena tahu, ini rahmat Allah. Allah masukkan syurga dengan rahmatnya. Dan kita diminta mencari rahmat Allah. Dan di antara rahmat Allah itu dengan memperbanyakkan amalan. Tapi bukan melihat amalan. Memperbanyakkan amalan untuk mendapat rahmat Allah. Dan kita tidak boleh menyempitkan rahmat Allah. Umpama ada seorang badui. Dia datang bertemu Nabi SAW, lalu dia pun doa depan Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah aku dan Rasulullah. Lalu kata Nabi, kenapa kamu menyempitkan rahmat Allah? Doakan juga semoga Allah merahmati semua. Dia nak suruh dia dengan Rasulullah je dirahmati. Nabi kata, kenapa kamu sempitkan rahmat Allah? Sebab itu bila kita berdoa, biar kita doa pada orang beriman juga. Disebut dalam hadis, kalau kita berdoa pada orang beriman, hidup atau mati, maka kita akan mendapat pahala mengikut bilangan kepala orang beriman yang ada. Kalau orang beriman ada 2 bilion pahala kita. Kita doa, ya Allah ampunkan aku atau rahmati aku. Dan sekalian orang Islam yang hidup atau yang mati, banyak mana pahala kita. Ikut kepala orang beriman yang ada. Sebab itu orang yang alim, yang pandai, dia tak akan doa untuk dia je. Untuk sekalian orang beriman. Sekian orang beriman, maka dia akan dapat pahala bilangan kepala orang beriman. Ini pahala-pahala mudah. Kita doa, ya Allah ampunkan aku dan sekalian orang beriman. Hidup dan mati. Laki dan perempuan. Maka bila kita cakap macam tu, berapa bilion umat Islam? Semua pahala kita dapat ikut kepala-kepala mereka. Maka ini di antara kelebihan doa kepada orang lain. Termasuk doa rahmat Allah SWT. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang syurga, maka Allah kembali pada topik asal Al-Quran ini diturunkan. Allah berfirman, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ, sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran ini. Bilisanika, dengan bahasa Arabmu. Dengan lidahmu yang dengan bahasa Arab. La'allahum yatadhakkarun, semoga mereka yang orang Arab ini dapat belajar sesuatu, memahami sesuatu, iktibar sesuatu. Pertama-tama, bila Allah jadikan Islam itu bermula di tanah Arab. Tetapi sifat Islam itu syumul dan juga kafah kepada semua umat manusia. Tapi permulaannya bermula pada negara Arab. Kenapa? Bermula dengan bahasa Arab. Kenapa? Kerana hikmah yang hebat. Antara kita dah sebut, bagaimana bahasa Arab menjadi bahasa paling terkuat di dunia. Bahasanya, keindahannya, para penuturnya. Dan terpelihara. Ketika mana bahasa-bahasa lain hilang, nilai dan juga keasliannya, bahasa Arab terjaga keasliannya. Tentang bahasa lain terpengaruh dengan suasana bahasa, perkembangan bahasa. Bahasa Arab tetap kekal. Walaupun dengan macam contoh, kalau kita sebut bahasa Melayu, bahasa Melayu kita kan terpengaruh dengan banyak istilah-istilah daripada mana-mana bangsa. Istilah Inggerisnya, istilah Belanda, masuk pula ke pengaruh. Tapi orang Arab, bahasa tak dipengaruh. Tentang kita kalau sebut, telefon dalam bahasa Melayu apa? Telefon dalam bahasa Melayu. Telefon tu kan bahasa Inggeris. Telefon bahasa Melayu. Tak tahu, saya tahu telefon je. Dah dia Melayu kan. Maksudnya dipengaruh. Dipengaruh. Kita kalau sebut apa pun dalam bahasa kita, mesti ada pengaruh dengan bahasa lain. Tapi bahasa Arab tak. Bahasa Arab kalau sebut telefon, dia tak panggil telefon, dia panggil bahasa Arab. Dia panggil jawal. Dia panggil jawal. Atau dia panggil hatif. Banyak kalimah. Dia panggil khalayak. Telefon, bimbit. Kita kalau sebut internet misalnya, ataupun kita sebut mana-mana istilah, mesti kita pengaruh bahasa lain. Orang Arab ni dia ada, atau bahasa Arab dia ada nilai bahasanya sendiri. Hatta bahasa durian pun orang Arab tak panggil durian, dia ada bahasa dia, Abu Syaukah. Rambutan dia panggil Abu Sya'ab. Dia mesti Arabkan juga, kerana kaya bahasa dia. Itu kalau benda tu kita tak boleh melayukan dia. Dia kekal bahasa Inggeris itu, lalu kita jadikan ia benda yang common dalam masyarakat kita. Orang Arab dia boleh create bahasa dia sendiri.
Kerana apa? Kerana kaya bahasa Arab dengan istilah dan bahasa. Itu kekuatan bahasa Arab. Kerana bahasa Inggeris pun dia akan ambil daripada bahasa Arab. Kerana pengaruh yang kuat. Maka Allah jadikan ia bahasa mukjizat. Bahasa ahli syurga. Bahasa Nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW. Maka sifat Al-Quran yang dipahami bahasa Arab itu begitu indah. Tuan-tuan, saya katakan tidak ada bahasa yang paling indah dibaca melainkan bahasa Arab. Tuan-tuan ambil taranum, tuan-tuan taranumlah semua bahasa. Dan tengok mana lebih indah. Kita taranum dengan bahasa Arab, ini Al-Quran. Tuan-tuan taranum dengan bahasa Jepun ke, bahasa Korea ke, taranumkan dia. Bunyikan dia, tajwidkan dia, makhraj dia. Tuan-tuan kalau yang lain tak bunyi makhraj dia. Sebut pendek singkat pun tak apa. Arab tak, bahasa Arab, dia ada makhraj dia. Cara sebutan dia. Dia ada izharnya, dia ada ikhfa'nya, dia ada idghamnya, dia ada iqlabnya. Dia ada sesuatu yang tak ada pada bahasa lain. Sebab itu dalam bahasa Arab ada hukum tajwid. Bahasa lain tak ada istilah hukum tajwid. Yang tata bahasa lain pula, nahu, saraf itu lain. Tajwid itu sendiri, tajwid. Panjang, pendek, dengung. Mana ada bahasa lain dengung? Melainkan kerana terpengaruh bahasa Arab. Kalau kita cakap Melayu, mana dia dengung-dengung? Kalaupun kita dengung, sebab kita ikut pengaruh bahasa tajwid. Ataupun pengaruh tajwid. Kita tak ada dengung. Mak Saleh pun ada tak? Orang cakap lagi dia dengung. Dengung. Yang speaking itu dengung. Tak mungkin dia dengung. Sebab ia khas kepada bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Maka ini keindahan bahasa Arab. Maka Allah kata, kami mudahkan Al-Quran ini. Yang saya sebut, kita kalau nak hafal Quran, tak perlu belajar bahasa Arab. Tuan-tuan nak baca Quran fasih, tak perlu belajar bahasa Arab. Ni orang Melayu, Johang Kori, Johang Korea. Dia ingat pandai cakap Arab. Tak pandai cakap Arab. Di Qurannya fasih. Baca fasih. Anak-anak kita Masya Allah baca Quran bagus. Hafiz Quran. Tapi cakap Arab tak pandai. Kehebatan bahasa Arab. Kehebatan bahasa Quran. Walaupun tak faham bahasa Arab, boleh hafal Quran. Kerana Allah mudahkan Quran. Untuk dihafal, untuk diingati. Maka Allah kata kami mudahkan Al-Quran ini. Dengan bahasa Arab yang indah ini. Supaya kamu dapat mengambil pengajaran yang besar. Fartakib. Kalau kamu enggan mengambil pengajaran dan beriman dengannya, fartakib, maka tunggulah kamu. Innahum murtakibun. Dan kamu juga akan menunggu. Tunggu apa? Kita pakat tunggu balasan Allah Ta'ala. Jadi sesudah Allah menyebut tentang balasan ahli syurga, maka Allah Ta'ala menyebut tentang akibat mengingkari dan berpaling daripada Al-Quran yang menjadi pengajaran, kita tunggulah. Pakat tunggulah kamu akan azab Allah SWT. Maka ini penutup kepada surah Ad-Dukhan. Dan kalau kita kembali, kita review balik daripada awal surah Ad-Dukhan yang mengandungi 59 ayat ini, kita ada 6 tajuk yang kita bahaskan sepanjang kita menafsirkan surah ini. Yang pertama pada ayat 1 ke 9 kita bahaskan tentang penurunan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar dan sifat Allah yang menurunkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, bermula ayat 10 hingga 16, yang kita bahaskan ialah amaran Allah Ta'ala kepada orang kafir dengan ad-dukhan, asap. Yang kita dah sebut dua sifat asap. Yang pertama memberi maksud kemarau, sehingga ruang ini penuh dengan asap dan kepanasan. Yang kedua ialah dukhan akhir zaman, tanda kiamat besar yang akan melanda. Bila mengenai orang kafir, dia akan mematikan orang kafir. Bila mengenai orang Islam, dia akan menjadi zakmah. Ini semua. Kemudian yang ketiga, pada ayat 17 hingga 33, iaitu Allah menceritakan kisah Fir'aun dan kemusnahan, kehancurannya dan bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel supaya kita mengambil pengajaran daripada kisah Fir'aun yang ditenggelamkan lalu tinggalkan segala kekayaan, kebun-kebun, istana-istana dan semuanya tidak ada faedah baginya dan tidak ditangisi oleh langit dan bumi akan kehancuran mereka dan kezaliman mereka. Dan yang keempat yang kita bahaskan dalam tajuk yang keempat dalam surah Ad-Dukhan, itu bermula ayat 34 sehingga 39, iaitu bagaimana Allah menceritakan keingkaran orang musyrik Mekah, bukan orang kafir, tentang hari kebangkitan. Dan Allah menegaskan akan adanya hari kebangkitan. Lalu memberi peringatan, apakah kamu lebih baik daripada kaum Tubba yang kami sudah binasakan dan mereka mengingkari sebagaimana kamu ingkari. Dan Allah menyebut tentang ciptaan langit dan bumi. Ya Allah ciptakannya bukan main-main, dengan sebenar. Untuk kamu mengambil iktibar betapa hebat ciptaan langit. Supaya kamu tahu bahawa Allah berkuasa menghidupkan semua orang yang mati. Kemudian tajuk yang kelima dalam tafsir Ad-Dukhan, itu bermula ayat 40 dan 50 semalam, tentang keadaan hari kiamat kelak yang akan menimpa orang-orang kafir dan para penderhaka dengan makanan zakum.
yang akan dimakan oleh mereka sehingga menggelegak perut mereka, lalu diheret ke neraka, disembamkan wajahnya, dicampakkan di tengah neraka dan dituangkan api neraka, dituangkan tembaga yang mendidih atas kepala mereka sebagai gambaran balasan. Dan tajuk terakhir yang kita bahaskan pada malam ini iaitu apakah balasan yang diterima oleh orang-orang yang bertakwa daripada pelbagai 5 nikmat yang utama yang Allah sebut. Dan Allah tutup ayat ini dengan menyebut sama dengan permulaannya dengan penutupnya. Apa yang Allah Ta'ala sebut tentang kemuliaan Al-Quran. Al-Quran yang mulia ini yang merupakan satu anugerah yang agung yang Allah berikan bukan sekadar kepada bangsa Arab. Bahkan kepada orang beriman semuanya. Bahkan kepada manusia sejagat. Malangnya sebagaimana kita sebut dalam penafsiran kita sebelum ini. Mereka orang kafir berpaling daripada untuk membaca Al-Quran dan tadabbur. Yang apa yang mereka buat ialah mereka pijak Quran, mereka bakar Quran, mereka koyakkan Quran tanpa mereka membacanya. Padahal mereka mendakwa tentang kebebasan fikiran, kebebasan pendapat, kebebasan ilmu. Tapi bila sampai ke Al-Quran tiada kebebasan. Mereka tak nak baca. Mereka takut diperdengarkan. Tapi untuk lain, LGBTQ2 mereka nak dengar. Suara-suara golongan fasik ini mereka nak dengar. Suara hidayah mereka tak nak dengar. Kalau dibuka Al-Quran, nampak mereka murka, marah. Benci. Tapi kalau buka lagu-lagu syaitan, okey. Ada kelompok-kelompok dipanggil Abadatus Syaitin. Penyembah syaitan. Lagu yang bersifat heavy metal. Mereka dengar. Semua benda mereka dengar. Geng-geng LGBT pendapat pun mereka dengar. Tapi bila time Al-Quran, tak nak dengar. Ini yang disebut oleh Allah dan Al-Quran. Punca orang kafir tidak beriman. Selain daripada prejudis mereka, kejahilan mereka. Kerana mereka tidak mahu mengambil masa untuk baca Quran. Kita dah sebut asas Islam, tiada paksaan. Tak ada pun Islam paksa siapa pun masuk. Kerana itu menjadi kewajiban orang beriman. Sebagaimana Allah sebut surah At-Taubah. Untuk kita memperdengarkan Al-Quran kepada orang kafir. Perdengarkan dia. Supaya dia tak terlalu prejudis pada Quran. Perdengarkan. Yang hari ini dengan ada media-media sosial. Kita pula boleh buat FB Live, TikTok Live, IG Live. Maka bacakan Al-Quran. Kadang-kadang ada sikap orang beriman. Kita kalau jumpa orang kafir tak nak baca Quran. Kita pun nak sebut idea-idea mereka. Bacakan Al-Quran dan tafsirkan pada mereka. Biar mereka mendengar Qul Huwallahu Ahad. Biar mereka mendengar bacaan alunan Fatihah. Biar mereka mendengar surah Al-As. Biar mereka mendengar surah-surah yang ringan yang kita biasa hafal dan baca. Supaya mereka dapat tahu apa dia Al-Quran ajak dan apa yang ada yang terkandung dalam Al-Quran mukjizat ini. Ini tanggungjawab pemerintah, tanggungjawab pendakwah dan tanggungjawab setiap orang Islam. Berarti bila kita baca Quran, tadabbur Quran, kita hafal Quran, bukan semata-mata untuk kita. Antaranya untuk kita perdengarkan. Dan Nabi SAW bila hantar surat, Nabi bacakan satu Al-Quran, ayat Quran dalam surat tersebut. Nabi tulis. Nabi akan tulis. Untuk apa? Untuk mereka lihat kehendak Al-Quran. Dan Rasulullah bila berhadapan dengan musyrikin Mekah, dia duk corner macam-macam, tolak macam-macam, Nabi akan hentikan mereka dengan baca Quran. Hentikan dengan baca Quran. Tetapi bila kita berhujang dengan orang kafir, orang benci, hentikan mereka dengan baca Quran. Jangan ikut area dia, jangan ikut cara dia. Baca Quran. Ambil nafas sikit, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca. Dan sebut apa maksud. Maka ini kehebatan Al-Quranul Karim. Malangnya kehebatan tadi puncanya tidak dibaca. Dan ia juga melanda atau musibah ini juga melanda pada umat Islam. Bila sebagai umat Islam pun tak nak baca. Kita sendiri pun tak nak baca. Bukan kata orang kafir memang tak nak baca. Kita orang Islam. Akhirnya kita dapati Al-Quran cuma dibaca bulan Ramadan. Atau pada sempena-sempena tertentu. Kalau dulu kita dalam TV, masa mula-mula buka TV baca Quran, nak tutup Quran. Macam tu je. Tapi dalam pengisian kehidupan kita tak ada. Patutnya kita sebelum masuk pejabat baca Quran. Sebelum start kerja baca Quran. Sebelum mulakan hari kita baca Quran. Sebelum tidur baca Quran. Dan kita sentiasa berazam untuk khatam. Sebulan sekali paling kuat. So kalau sebulan sekali maknanya sejuk sehari. Sejuk sehari maknanya tuan-tuan setengah jam sehari. Setengah jam tu tuan-tuan bukan lama no. Setengah jam tu barangkali kita mandi dah setengah jam.
Tapi bila baca Quran setengah jam tu macam lama. Macam jam tu tak bergerak. Jam ni bateri mati ke apa? Tak bergerak jam ni. Dia punya bagaimana keberkatan masa. Oleh sebab itu ambillah peluang untuk kita sendiri supaya kita mengambil pengajaran daripada sikap orang kafir. Dan mereka kita tak jadi macam mereka walaupun kita dah diiman. Walaupun kita dah dikurniakan Islam untuk baca Al-Quran. Dan Rasul menyatakan mathalul ladzi yaqra'ul Quran kamathalit turunjah. Bandingan orang beriman yang membaca Al-Quran bagaikan buah limau yang wangi. Makannya sedap, baunya juga sedap. Dan Rasulullah SAW menyatakan orang Islam yang tak baca Quran. Mathal mu'min alladhi la yaqra'ul Quran kamathalit tamrah. Orang beriman yang tak baca Quran macam buah kurma, tak ada bau. Kita tengok kurma ada bau? Tak ada bau. Siapa cium bau kurma? Letak tak bau. Kuat lagi bau durian. Bila makan memang sedap, tapi bau tak ada. Itu bandingan orang beriman yang tak baca Quran. Seolah kita ni tuan-tuan, memang bagus dah ni, pakaian tutup aurat, tapi bau tak ada. Maka hilang kita punya keindahan kita, syiar kita dan kemuliaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.